Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, adik kakak, para ibu bapa yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya marilah kita sama-sama memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dihimpunkan. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis ilmu. Dalam suatu majlis yang bermanfaat. Dan alhamdulillah kita bersyukur kerana kita diberi ruang masa, diberi kelapangan waktu. Pada masa ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam suatu majlis yang kita namakan majlis kita ini ialah Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah. Rancangan yang kita adakan ini insya-Allah sedikit sebanyak akan memberi input-input yang berguna kepada kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Forum Islam Radio Malaysia Kelantan pada kali ini akan mengupas satu tajuk yang amat-amat cantik dan menarik. Iaitu tajuknya ialah menuntut ilmu menjadi kewajipan setiap muslim. Jadi bagi mengupas tajuk kita yang sungguh indah ini, maka Radio Malaysia Kelantan FM telah mengundang dua orang ahli panel yang sudah sinonim, yang sudah biasa dengan Radio Malaysia Kelantan FM. Tak lain tak bukan di sebelah kanan saya ini ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Tuan Anwar bin Tuan Mak. Manakala di sebelah kiri saya pula ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. InsyaAllah dalam masa 1 jam kita akan kupas tajuk kita ini sehingga benar-benar faham apakah itu sebenarnya ilmu yang perlu kita ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca dalam kitab-kitab yang menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada muslim itu lelaki maupun muslim itu perempuan. Jadi jelas kepada kita, itulah peranan kita sebagai seorang manusia yang diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ilmu ini tak berapa banyak. Insya-Allah kita sama-sama cari ilmu selagi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut tajuk kita ini, saya nak selaku panel pertama Ustaz Tuan Anwar Tuan Mak memberi maksud kepada kita, apa diakah sebenarnya yang kita katakan ilmu itu. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Suhaidi Ismail selaku moderator pada pagi ini. Al-Fadil Ustaz Muhammad Zawawi panel yang kedua. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dengan pelbagai potensi. Wallahu akhrajakum, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, dan ketika itu la ta'lamuna syai'ah, kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penglihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita hati.
Dan 3 potensi ini diberikan kepada semua manusia. Dengan ketiga-tiga potensi inilah sebenarnya boleh membawa kepada manusia itu untuk lahirnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada kejadian Adam sebagai makhluk yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam syurga. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Adam alaihi salatu wassalam, berlaku satu dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Yang akhirnya kalau kita melihat dalam dialog tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dia lebih mengetahui. Dan malaikat sendiri mengakui bahawa banyak perkara yang ia tidak ketahui, yang mana sering kita baca dalam doa-doa, dalam mukaddimah untuk memulakan sesuatu ucapan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah ucapan malaikat, bahawa sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan satu perkara yang sesungguhnya datangnya daripada sumber yang suci, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi terus suci kalau sekiranya yang menerimanya itu juga senantiasa menjaga dirinya terus suci. Sebab itu ilmu itu disebutkan juga dengan nur. Ilmu itu disebutkan sebagai cahaya, dan ia akan tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, dalam erti lain senantiasa mengelakkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saudara moderator menyebutkan nak menggambarkan tentang apa itu ilmu. Maka ilmu ini asalnya daripada perkataan bahasa Arab, yang kita tengok dalam bahasa Arab itu adanya 3 huruf, yaitu huruf Ain, huruf Lam, dan juga huruf Min. Ilmu. Jadi apabila sebutkan Ain itu, sifat ilmu itu sendiri, dia senantiasa tidak cukup. Sebab itu tidak pernah kenyang seseorang yang digelar sebagai penuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menyebutkan, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Dalam erti kata, ilmu tidak pernah cukup. Walaupun ia bermula sebagai seorang yang baru mengambil UPSR di kala darjah 6, ataupun dia baru mengambil PT3, ataupun dia mengambil SPM, dan seterusnya mendapat ijazah ataupun diploma pada permulaannya. Kemudian dia mendapat sarjana, kemudian dia mendapat PhD. Semuanya ini walaupun gelarannya akhirnya menjadi seorang profesor, dia hanya profesor dalam sesuatu bidang sahaja. Banyak perkara yang tidak akan ia ketahui kecuali dia terus belajar dan terus belajar. Dan sebab itulah ilmu ini dari sudut penuntutnya akan senantiasa mencari, senantiasa tidak cukup apabila melihat huruf Ain itu yang senantiasa ternganga mulutnya untuk mencari sebanyak mana yang mungkin untuk ilmu tersebut. Kemudian kita beralih kepada huruf Lam. Yang Lam itu kita tarik ke atas. Lam itu kita tarik ke atas, yang mana dia tidak ada di penghujungnya ke atas. Semakin tinggi, dan semakin tinggi. Dan ilmu itu tidak pernah cukup. Kalau kita belajar setinggi mana pun, ia masih kita merasakan sedikit sekali ilmu kita. Kerana Allah telah menyatakan bahawa Allah memberikan ilmu kepada kita itu adalah terlalu sedikit. Nak dibandingkan dengan air yang berada di lautan. Nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita celup jari kita di dalam laut tersebut, maka kita angkat,
yang tertinggal itulah ilmu yang berada pada diri kita, berbanding dengan air laut yang sebegitu besar, yang sebegitu luas, yang mana ia tidak, di mana penghujung ketinggiannya itu melepasi langit ketujuh. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pun di Isra' dan di Mi'rajkan, sehingga malaikat sendiri tidak mampu melepasi tahap yang mana yang Rasulullah melepasi tahap ilmu itu. Kemudian kita melihat kepada huruf mim, ain, lam dan mim. Mim itu kakinya menjunam dan junamannya itu tidak terhenti. Lautan yang dalam, barangkali lautan Hindi, sesungguhnya mampu dijangkau oleh manusia. Tetapi kalau mimnya huruf dalam ilmu itu, semakin mereka mencari, semakin itu mereka merasakan belum dalam ilmu yang dimiliki. Maka begitu besarnya luas pengertian ilmu itu sendiri, maka sebab itu kita melihat nama Allah itu ada yang terkandung dengan alimun, maha mengetahui. Yang sesungguhnya manusia ini maha tidak mengetahui dan maha senantiasa mencari-cari tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukan cabaran kepada kita umat manusia. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Rupa-rupanya ilmu ini kaitannya dengan akal. Bahawa seseorang itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak berakal. Dan seseorang itu tidak boleh dihukum dengan suatu hukuman kalau sekiranya ianya tidak berakal. Ad-dinul aql, kata Nabi SAW. Agama-agama itu akal. La dinan liman la aqla lahu. Dan seseorang itu tidak dikatakan beragama kalau sekiranya ia tidak berakal. Maka akal ini adalah merupakan alat untuk kita mendapatkan ilmu. Dan seseorang itu perlu menjaga akalnya. Sebab itu dalam maqasid syar'iyah, bagaimana seseorang itu perlu menjaga akalnya supaya akalnya itu berfungsi. Sebab itu arak diharamkan dalam agama kita, agama Islam. Kenapa? Kerana ia merosakkan akal. Arak juga, begitu juga dengan dadah, diharamkan kerana ia merosakkan akal. Tidur yang berlebihan juga adalah dilarang kerana ia boleh melemahkan akal. Makan yang terlalu banyak juga adalah tidak dibenarkan, dilarang, makruh hukumnya kerana ia melemahkan akal. Oleh yang sebab itu, orang yang berakal ini dia senantiasa mencari-cari, dia senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan. Dengan ilmu yang digunakan melalui akal ini, rupanya juga tidak cukup, kecuali akal ini perlu dihubung kaitkan dengan iman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghubungkan allazina ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab, bahawa pengetahuan itu adalah untuk mereka yang berfikir, menggunakan fikiran itu berdasarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita melihat Al-Quran yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra. Iqra itu disuruh, diperintahkan untuk membaca. Membaca itu yang bagaimana? Bismi rabbik. Bagaimana disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menguruskan kehidupan kita ini. Maka dengan sebab itu, ilmu itu adalah sesuatu yang senantiasa dicari. Dicari ilmu itu dengan menggunakan kekuatan akal. Kekuatan akal sahaja tidak mampu untuk mendapatkan ilmu kalau ianya tidak disulami, tidak disaringi dengan keimanan. Kerana orang yang banyak mempunyai ilmu, yang dikenali dengan bijak pandai, dia akan terjerumus kepada merosakkan ilmunya itu kerana imannya tidak berada pada tahap yang sebenarnya. Maka sebab itulah kita memahami bahawasanya ilmu ini diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran lebih daripada 780 kali. Yang sesungguhnya ia adalah merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan kita ini. Untuk mendapat kejayaan dunia, perlu dengan ilmu, kata Nabi. Untuk mendapatkan kejayaan akhirat, juga perlu dengan ilmu.
mendapatkan kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat juga perlu dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan sebab itulah, inilah yang kita perlu faham, bahawa konsep ilmu kita dalam Islam adalah merupakan satu konsep bagaimana kita mampu menghubungkan ilmu dengan akal dan juga dengan iman. Bagaimana kita menjadikan ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Tun Anwar Tuan Mak di atas ulasan dan kupasan diberikan, yang memberitahu kepada kita bahawa ilmu semakin kita belajar, semakin banyak, semakin dipelajari, semakin banyak kita tak tahu sebenarnya ilmu ni. Sebab itulah kita jangan sombong, kita jangan rasa megah dengan ilmu yang kita ada sekarang. Setengah-setengah kita tengok daripada kita, kadang-kadang dia rasa cukup dengan ilmu yang ada pada dia tu. Sebab itulah ilmu ni semakin kita cari semakin banyak sebenarnya. Semakin banyak yang kita tak tahu. Oleh itu sama-samalah kita cari ilmu selagi kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Saya tertarik dengan apa yang dibacakan oleh Ustaz Tuan Anwar tadi, iaitu dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Dia nak menyatakan kepada kita bahawa Allah bertanya kepada kita bahawa adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sudah tentu tidak sama. Orang yang tak berilmu semestinya cari ilmu. Orang yang sudah berilmu terus mencari sehingga penuh dalam dadanya, sehingga saat Allah mengambil nafas dia yang terakhir. Jadi bila kita sebut ilmu, Allah suka kepada kita ni yang suka cari ilmu. Walaupun dia rasa dia ada dah ilmu, tapi Allah suka kepada orang cari ilmu. Sebaliknya Allah benci dan murka kepada orang tak suka cari ilmu. Kadang-kadang kita ni suka cari harta pada ilmu. Harta ini kadang-kadang kita cari, semakin lama ia semakin berkurang. Tetapi ilmu semakin lama semakin bertambah. Itu yang kita nak. Jadi Ustaz Zawawi selaku panel kita yang kedua, kelebihan-kelebihan orang yang berilmu, mesti ada kelebihan dia. Dan kekurangan orang yang tidak berilmu. Ustaz Zawawi rasa ada jawapannya. Silakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya selaku moderator pada malam ini, itu Ustaz Suhaidi, sahabat panel bersama saya Ustaz Tuan Anwar. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, apabila kita bicarakan tentang fadilatul ilmi, tentang kelebihan menuntut ilmu, kita tahu bahawa sebagaimana yang diutarakan oleh ahli panel kita yang pertama, itu bahawa kalau dari segi secara kita tengok dari segi bahasa Arab dipanggil sudhiyah, kita tengok contoh bagi secara fizikal dia tadi, ain itu tengang, maksudnya lapar sama, lam itu maksudnya tinggi, mim itu maksudnya pacak ke bawah. Jadi kita tengok di segi, ada ulama yang menyatakan ain itu maksudnya illiyin, maksudnya tinggi. Siapa yang ada ilmu, orang ini pasti dalam kedudukan yang tinggi dia, hebat dia banding orang lain. Saya tak mampu nak sampai kat sini kalau bukan kerana ilmu. Nak traffic light je, masuk saja masuk, kita tak kereta atas jalan raya, terpaksa lah. Paksa apa dia? Terpaksa kita kena tengok kereta sebelah kanan, kereta sebelah kiri, guna traffic light macam mana, warna hijau dia, warna merah, semua kita kena tahu. Itu ilmu, takkan sampai. Demikian juga orang yang nak belayar di laut, tak ada ilmu macam mana nak belayar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain yang nak terbang di angkasa, tak mampu nak terbang tanpa ilmu. Demikianlah ilmu ni betapa hebatnya. Sebab itu huruf ain itu sebenarnya kata ulama illiyin, tingginya kamu.
Kalau kita nak tinggi, hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhati bagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam kerana apa? Apakah kerana diciptakan Adam itu daripada tanahnya? Ulama mentafsirkan kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kerana apa? Kerana wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kerana ilmu sebenarnya. Ilmu ini, siapa ada ilmu, orang akan tunduk kat dia. Orang akan patuh kepada dia. Orang akan hormat kepada dia. Itulah nak ceritanya fungsinya ilmu. Sebab itu ain itu maksudnya adalah merupakan aliyin. Huruf lam itu makna al-luth. Orang ada ilmu, dia sifat dia di mesra. Dia pandai ambil hati orang. Yang seterusnya, ain lam huruf mim itu namanya mulk. Maksudnya dia akan memiliki takhta. Dia akan ada satu, dia panggil seolah-olah dia ni ada, seolah-olah bagi dia ni satu martabat untuk dia. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Quran, cerita paling banyak, paling mudah. Bagaimana pernah berlaku satu kisah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam suatu hari dia berjalan di tepi masjid. Jalan kot tepi masjid, dia jalan. Dia tengok ada seorang yang mana seorang lelaki. Dia berjalan tu risau. Pusing kiri kanan atau bawah lagi. Seolah-olah dia ni risau. Dia tengok kata, apa ni, nampak kelai kabut dia. Dia pun Nabi Allah Daud alaihissalam pun dia tengok dia orang di dalam masjid. Ada seorang yang sedang tidur di dalam masjid itu. Ada seorang yang sedang sembahyang di dalam masjid itu. Jadi orang yang risau tengok dalam masjid risau, tengok masjid adalah risau. Yang dia paling risau dia tengok kepada orang yang sedang tidur itu, yang pelik. Pelik apa? Pusing kepada orang yang nak tidur. Maka Nabi pun pegang, tanya dia. Aku tengok ni kamu ni macam bukan manusia. Dia kata benar. Kamu cakap mana? Sebab aku tengok cara pergerakan kamu ni pusing tengok orang yang tidur. Tapi kerisauan kamu yang aku pelik. Kamu tengok orang yang tidur itu lebih dirisau oleh kamu berbanding orang yang sembahyang. Dalam keadaan begitu pelik. Dia rasa pelik. Maka Nabi pun ceritalah. Dia tanya, kamu ni siapa? Dia kata, saya ni sebenarnya, saya ni iblis. Saya ni syaitan. Tapi kenapa yang kamu pelik kepada orang yang kamu risau kepada orang yang sedang tidur? Orang yang sedang tidur itu, orang alim. Aku risau apabila dia bangkit daripada tidur dan dia melihat orang sembahyang itu tak betul cara dia. Pasti dia akan tegur orang itu. Maka yang selama ini aku tu suruh dia tak nak suruh belajar. Apa dia buat dok yang semaya dia buat biasa-biasa saja. Maka sudah pasti orang akan diperbetulkan oleh orang alim ini. Syaitan husin kepada orang-orang yang alim. Sebab itu dalam Quran cerita innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Status kepada orang yang benar-benar takut kepada Allah ialah ciri-ciri sifat orang alim. Orang yang ada ilmu. Oleh sebab itu kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Kan kita pernah dengar cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini kan dia nak tunggu datangkan istana kat depan dia. Dia tanya ramai ramai rakyat dia. Siapakah yang mampu mari istana Balqis itu di hadapan aku? Kan Jibril kata boleh. Sebelum daripada berdiri belum duduk aku boleh datang. Tapi ada hamba Allah yang berilmu. Betapa ia kata sebelum mata ini berkelip saya boleh buat datangkan istana. Ini siapa? Inilah orang yang berilmu. Kalau orang itu berilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri yang terbaik untuk kita. Tapi sayang 1000 sayang. Kalau kita tengok hari ini, kadang-kadang kita tengok bahasa musim cuti sekolah. Minta maaf ya. Saya cakap ini adalah realiti yang berlaku pada masyarakat kita orang Islam. Apa yang berlaku yang pelik, kita rasa pelik.
Biasa kalau cuti anak-anak kita dia sangat, biasa kalau musim cuti semester break lah contohnya. Kebanyakan orang-orang yang duduk di perpustakaan library, siapa? Orang-orang yang bukan Islam mencari. Di musim itulah dia akan cari, sebab apa? Tak sibuk dengan orang lain. Kita anak kita ni dia cara sibuk nak balik kampung. Cuba bayangkan orang lain kadang-kadang bersungguhnya menuntut ilmu. Sebab itu apabila sebut sahaja tentang menuntut ilmu, tidak ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri yang paling besar. Keluar sahaja daripada rumah nak menuntut ilmu, bukan hanya binatang sahaja berdoa. Bahkan wala hayyah, walaupun binatang-binatang di laut pun berdoa. Kenapa? Nak bagi satu penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana kata ahli panel yang pertama tadi, paling mudahlah saya cerita. Supaya kita sama-sama nampak, kita nak ambil bagaimana pernah berlaku satu kisah kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak saat dia fi halatil maut, pada saat dia panggil dekat saat dia nak mati. Saat nak mati, ada seorang lelaki yang sedang yaktubu syai', sedang menulis, seolah-olah menulis ilmu. Seolah-olah ada seorang lelaki, yang seorang tu datang, dia kata, Syekh, saat nak mati pun ada orang tulis ilmu lagi. Dia kata takut-takut orang yang sedang menulis itu ada ilmu baru. Walaupun aku saat nak mati, mungkinan ilmu walaupun satu patah perkataan pun aku boleh ambil sebagai manfaat untuk aku nak cerita. Betapa hebat nak mencari ilmu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mesan kepada diri dia sendiri. Nabi pesan kat diri dia, kalaulah naiknya fajar hari ini, naiknya fajar, terbitnya fajar hari ini, tapi aku tak dapat pun satu babul ilmi, walaupun satu bab ilmu, maka hari itu aku dah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana sehari-hari berapa ilmu kita baca? Kita tidak ada satu, kita nak baca macam contoh buku kitab yang kita nak baca. Kita tak pernah pun bagi kitab ini aku nak baca 1 minggu pernah habis satu khatam. Tapi kita tak ada. Kalau ada, alhamdulillah saya yakin dan percaya. Ingat seorang syekh yang saya belajar di University of Jordan. Seorang syekh, cuba bayangkan, dia setiap seminggu dia khatam 1 buku. Dalam 1 bulan dia akan tulis 1 risalah. Dalam 2 bulan kadang-kadang dia lahirkan 1 buku untuk dirujukkan untuk dia. Cuba bayangkan, saya sekarang ni masih ingat bagaimana pembelajaran dia. Sehingga kalau sama-sama kita tengok bagaimana kesungguhan kita sebenarnya apabila bersungguh menuntut ilmu. Siapa-siapa bersungguh pasti berjaya. Sebab Allah sudah tak dah sunnatullah. Tak kira orang itu Islam, orang itu bukan Islam, tapi kalau bersungguh dia akan berjaya. Yang menjadi masalah kita kurang berjaya sebab kita kurang bersungguh. Nah, oleh sebab itu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Allah Sulaiman bagi tawaran. Ada dalam riwayat kata 2 tawaran. Tapi dalam satu riwayat yang lain kata mengatakan 3 tawaran kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Khayyarallahu li Sulaiman, Allah bagi pilihan kepada Nabi Allah Sulaiman. Satu daripadanya ialah bentuk harta. Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya bagi harta, nak banyak mana, semua atas dunia ni saya bagi. Jadi bagi duit belaka. Jadi dinar, jadi harta. Yang kedua, nak bagi pada ni mulk, takhta, nak jadi kaya, nak jadi orang besar, nak jadi raja, semua bagi. Yang ketiga bagi pilihan, iaitu apa? Pilihan tersebut ialah ilmu. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Cuba bayangkan, dengan ilmu dia boleh jaga harta. Kan? Kita hari ini boleh jaga harta kerana apa? Kerana ada ilmu. Okey. Tapi kalau ada harta tak ada ilmu, kita risau. Tak boleh nak jaga harta kalau tanpa ilmu. Nak ceritanya sebab itu kita kena belajar. Bersungguh dalam belajar ni, tak ada belajar. Kita kadang-kadang belajar minta maaf pakcik-pakcik semua, saya nak cerita. Kadang-kadang belajar dia memilih tok guru. Di masjid-masjid pun dia tahu, ustaz ni boleh berkira, dia kata. Ustaz sore lagi tu, ustaz malam ni tawal lembar je ustaz ni. Tak berapa seronok. Jadi kita bukan nak pilih.
Tapi yang kita nak ialah masalah ilmu itu. Ilmu itu cukup penting. Jadi kalau kita tengok apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memilih ilmu sehingga kan diberikan satu ilmu yang tidak ada pada Nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia khatimun nabuwah. Dia nabi yang terakhir, dia memiliki segala ilmu nabi-nabi lain. Dalam keadaan itu sebab dia boleh bercakap dengan binatang. Kerana apa? Kerana ilmu. Cuba bayangkan. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia berjalan ke negeri Syam tanpa guna kenderaan. Kenderaannya macam kita Piramli, Zam-Zam ala Kazam, naik tikar tu. Maksudnya dia suruh angin je. Kalau kita ke bahasa Kelantan paling mudah kak. Angin bawa aku pergi ke negeri Syam lah, mudah. Mudah benar ke negeri Syam. Bawa. Makan masa. Nak cerita kerana apa sampai boleh angin boleh bawa? Dia boleh berbicara dengan angin, boleh kecek dengan air kerana apa? Kerana ilmu sebenarnya. Tidak ada mustahil kalau kita ini bersungguh kerana. Sehingga kan binatang boleh bercakap, Nabi faham. Kalau kita tengok. Sebab itulah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam menuntut ilmu ini kita kena bersungguh. Sebab itu saya teringat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia menuntut ilmu, dia cari satu hari yang cukup bermakna bagi dia. Apa dia? Dia pilih Yaumul Arbi'a, Syekh. Dia pilih hari Jumaat, hari Rabu. Sebabnya nak menuntut ilmu, kalau siapa yang bermula hari Rabu, kata Imam Syafi'i, insya-Allah ilmu orang itu, ilmu dia insya-Allah manfaat untuk dia. Buat kerja dia hari itu insya-Allah. Kerana apa? Sebab itu kesungguhan Imam Syafi'i rahimahullah mencari ilmu. Jadi saya kata setakat itu saja untuk sesi yang pertama itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul lah apa yang diberitahu oleh Al-Fadhil Tuan Haji Zawawi tadi, bahawa kalau kita nak pilih ilmu ni janganlah kita pilih ustaz tak. Ni bila sebut Ustaz Kazim alias penuh ramah. Ustaz Azhar Idrus penuh. Apa hebat, tidak hebat. Pena-pena kita pun hebat juga sebenarnya. Patutlah Ustaz kata, nak ilmu jangan kita pilih ustaz. Kita nak apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Itu kita tanam dalam benak fikiran kita. Jadi itulah kelebihan-kelebihan ilmu yang telah diberitahu kepada kita, bahawa dengan adanya ilmu itu maka Allah akan mengangkat darjat kita. Dan ilmu itu sendiri adalah warisan para nabi. Dan ilmu itu juga adalah jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dimaklumkan bahawa Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM pada kali ini dirakamkan di Kolej Jais Putra PCB Kota Baru Kelantan sempena Karnival Gempak Kolej Jais Putra 2015. Dan kita bersyukur juga kehadiran kita pada kali ini dihadir bersama oleh Datuk Haji Jamal bin Amin, Presiden Jais Putra PCB Kota Baru Kelantan, dan juga pegawai-pegawainya yang menyerikan forum Islam kita pada kali ini. Kita terus saja ke pusingan kedua dengan menanyakan soalan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Anwar Tuan Mak. Bila kita sebut ilmu Ustaz, maka bila kita sebut ilmu, kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu ada 4 perkara. Kita manusia ni perlu ada 4 perkara. Yang pertama sekali, kita mesti bertanya kalau kita tak tahu ilmu. Yang kedua, kita kena mengajar kalau kita banyak ilmu. Dan yang ketiga, kita kena mendengar. Dan yang keempat, orang yang suka pada orang yang berada dalam majlis ilmu, macam kita buat hari ini. Koning kita kena tanam dalam kita bahawa semua kena ada. Jangan 4, 5 tu tak ada sabut dalam hati kita, maka rugilah dia. Jadi kita tanam sama-sama agar ilmu kita perlu cari sehingga ke titik nafas kita yang terakhir. Jadi Ustaz, soalannya Ustaz, kenapakah umat Islam pada hari ini disuruh sangat untuk cari ilmu ni? Apa Ustaz? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaidi tentang satu soalan yang
besar sebenarnya, berat. Kenapa umat Islam kena menuntut ilmu? Kita sedar di zaman Rasulullah dikenali sebagai zaman jahiliyah. Rasulullah diutuskan antaranya ialah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dari sudut manusia ketika itu, jahiliyahnya di situ bukanlah jahiliyah dari sudut ilmu, tetapi jahiliyah dari sudut akidah. Rupa-rupanya ilmu yang pertama sekali yang perlu dipelajari adalah tentang akidah. Dan kita melihat juga bagaimana di zaman Rasulullah juga hanya beberapa orang sahaja yang pandai menulis dan membaca. Sehingga Rasulullah sendiri dikenali sebagai ummi, orang yang tidak pandai menulis dan membaca. Jadi sebab itulah ini adalah merupakan suatu perancangan Allah bagaimana mengutuskan seorang Rasul yang bersama dengan kalangan jahiliyah dari sudut akidahnya dan dari sudut ilmunya. Maka dengan sebab itu diturunkan satu mukjizat yang mana berkekalan sehingga ke hari kiamat yang namanya Al-Quran. Maka dengan sebab itu apabila Al-Quran ini diturunkan, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwasanya Al-Quran ayat yang pertama 1 sehingga 5 daripada surah Al-Alaq itu dimulakan dengan Iqra, baca. Kemudian diulangi lagi dengan Iqra, baca. Rupa-rupanya ilmu-ilmu ini dapat diperolehi melalui jalan pembacaan. Sebab itu kita tidak boleh jemu dengan membaca. Kita tidak mahu dikenali sebagai umat yang malas membaca. Sedangkan agama kita datang untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan akidah dan juga kejahilan ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam akhirnya dapat menakluki 3/4 dunia itu adalah kerana dengan ilmu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negara China. Apa untungnya pergi ke negara China? Sedangkan China di sudut akidahnya adalah dia tidak membenarkan, mentauhidkan Allah. Dalam erti kata yang lain, rupa-rupanya ilmu itu ada yang dikatakan ilmu fardu ain, ada yang dikenali dengan ilmu fardu kifayah. Ada ilmu yang mana sebagai pelengkap kepada ilmu-ilmu fardu ain. Bagaimana kita dikatakan sembahyang, dikatakan sebagai suatu kewajipan. Tetapi bagaimana untuk sembahyang yang sempurna, dia memerlukan kepada menutup aurat. Bagaimana untuk menutup aurat, sudah pasti perlu mempunyai kilang atau proses pembuatan pakaian. Bagaimana untuk bersolat, semestinya ia memerlukan kepada air. Bagaimana untuk mendapatkan air yang mudah, memerlukan pada sistem pengairan yang canggih ataupun yang elok. Bagaimana untuk bersembahyang, ia perlu menghadap ke arah kiblat. Dengan menghadap ke arah kiblat, perlu mengetahui arah kiblat yang betul. Bagaimana untuk dalam keadaan selesa, kita diminta untuk membina masjid ataupun surau. Maka semuanya ini memiliki kepada ilmu-ilmu yang perlu dan wajib dituntut. Bagaimana untuk bergaul dengan masyarakat? Kalau kita melihat di zaman Rasulullah, yang menguasai ekonomi bukan orang Islam, tetapi adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bahawa pentingnya ilmu alat yang disebutkan ilmu bahasa. Rasulullah apabila melakukan hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah mengarahkan kepada para sahabat supaya mempelajari ilmu ataupun bahasa orang-orang Yahudi. Supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi yang akhirnya umat Islam mampu menguasai kota Madinah. Hari ini dunia dikenali sebagai dunia globalisasi. Bahasa yang digunakan, bahasa perantara adalah yang dikenali dengan bahasa Inggeris. Maka dengan sebab itu, umat Islam yang menguasai bahasa Inggeris akan dilihat sebagai bahasa yang berilmu. Banyak sumber-sumber rujukan
daripada buku-buku ataupun daripada komputer multimedia dan sebagainya. Kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Maka dengan sebab itu, untuk menaik tarafkan, untuk menjadikan umat yang bertamadun, umat yang maju, maka tidak lain dan tidak bukan, perlulah umat Islam itu menguasai ilmu yang semasanya, iaitu dengan menguasai bahasa Inggeris. Bayangkan, untuk menterjemahkan satu karangan bahasa Inggeris yang lebih kurang dalam 600 halaman, memakan masa sehingga 300 tahun. Kalau sekiranya umat Islam itu pandai, orang kita orang Melayu, orang Islam dalam negara kita ini menguasai bahasa Inggeris, sudah kita tidak perlu pada terjemahan-terjemahan lagi. Tetapi kita terus saja membaca untuk menguasai ilmu itu sendiri. Maka dengan sebab itu, persoalan mengapa umat Islam ini dituntut untuk menuntut, digalakkan untuk menuntut ilmu, tidak lain dan tidak bukan kerana kita umat Islam diciptakan oleh Allah untuk mentadbir urus dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Bahawa sesungguhnya aku jadikan kamu untuk menjadi pemimpin di atas muka dunia ini, dan kamu dijadikan daripada tanah, maka kerja kamu, tugas kamu adalah untuk memakmurkan bumi. Kesemuanya ini menjadi khalifah, menjadi pemakmur bumi, tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Bagaimana kita nak beribadah dalam konteks untuk memimpin dunia? Bagaimana kita nak beribadah dalam konteks untuk memakmurkan dunia? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan penguasaan ilmu itu sendiri. Kerana kecanggihan-kecanggihan dalam sudut ketenteraan, kecanggihan-kecanggihan dalam bentuk reka cipta dan sebagainya itu sebenarnya adalah berpunca daripada orang-orang yang berilmu. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sepotong hadis yang disebutkan, kata Rasulullah, afdalul a'mali ala zahril ardi salasah. 3 kerja buat yang terbaik di atas muka bumi ini ialah, yang pertama sekali Nabi kata, talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua, wal jihadu, iaitu berjihad. Yang ketiganya ialah wal kasbu, iaitu usaha kita. Maka lianna talibal ilmi habibullah, kerana orang yang menuntut ilmu itu dikenali sebagai kekasih Allah. Wal ghazi waliyullah, dan orang-orang yang dikenali sebagai pejuang itu adalah wali Allah. Dan wal kasibu siddiqullah, dan orang-orang yang berusaha bekerja itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Di sini yang pertama afdalul a'mal itu, yang pertama-tama dikatakan sebagai kerja yang terbaik itu ialah talabul ilmi, iaitu menuntut ilmu sehingga dikenali sebagai habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hidup ini, kita tidak mahu dijadikan orang yang dibenci oleh Allah, makhluk yang tidak disayangi oleh Allah. Apatah lagi kalau menjadi seorang hamba yang dilaknat oleh Allah. Kita nak menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya sehingga mendapat kedudukan menjadi Habibullah. Bagaimana untuk menjadi Habibullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi orang yang menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh saudara pengurusi tadi ialah bagaimana kita diperintah oleh Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, ataupun orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu, ataupun orang yang cintakan ilmu. Cintakan ilmu ialah suka kepada majlis-majlis ilmu. Kalau kita tidak boleh hadir dalam majlis tersebut, kita boleh memberikan suatu kewajipan. Maka dengan sebab itu, jangan kita menjadi yang kelima, nescaya kita akan binasa, iaitu kita tidak menjadi orang alim, kita tidak menjadi orang yang menuntut ilmu, kita tidak menjadi orang yang mendengar ilmu,
kita tidak menjadi orang yang cintakan ilmu, maka kita akan binasa. Bila kita binasa, sesungguhnya tidak ada apa ertinya kita di dunia ini. Kerana perjalanan hidup kita adalah menuju kepada Allah, menuju kepada tempat yang kekal, iaitu di syurga ataupun di neraka. Bagaimana kita nak menjadikan kita ini dicintai oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menuntut ilmu. Begitu juga apabila digalakkan juga adalah kerana apa? Kerana orang yang memiliki ilmu ini akan mendapat pelbagai-bagai jenis kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang dikurniakan dengan hikmah, kebijaksanaan, wisdom, maka dengan sebab itu dia akan diberikan dengan banyak jenis kebaikan-kebaikan. Bagaimana disebutkan orang yang berilmu itu mampu menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bagaimana disebutkan oleh ahli panel tadi, syaitan itu tak takut kepada seorang abid, seorang yang kuat ibadahnya, tetapi amat gerun kepada orang yang berilmu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Tetapi orang yang berilmu ini, dia mampu menegur seseorang yang salah dalam ibadah, maka dengan sebab itu dia akan menjadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka utiya khairan katsira, banyak perkara akan diperolehi. Orang yang bercakap berdasarkan ilmu, orang yang mendidik anak berdasarkan ilmu, orang yang hidup berkeluarga berdasarkan ilmu, orang yang mengurus keuangan berdasarkan ilmu, yang menjadi pemimpin berdasarkan ilmu, yang memerintah negara berdasarkan ilmu. Kalau semua ini dengan atas dasar ilmu, insya-Allah kehidupan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mengapa kita digalakkan untuk menuntut ilmu adalah kerana Allah dah bagi tahu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ilmuwan, para ulama. Maka dengan sebab itu, apabila kita memiliki ilmu, kita perlu semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ilmu itu bukan untuk kita jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, tetapi kita perlu dekat kepada Allah. Inilah yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Anwar Tuan Mak. Faham dan jelaslah kita bahawa kita dituntut sangat mencari ilmu ini kerana kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita namanya makhluk dan Allah itu sebagai Khaliq yang menciptakan kita untuk apa? Untuk untuk tadbir dunia yang fana ini. Jadi itulah kelebihan ilmu. Nabi pernah berkata bahawa, Nabi pernah bersabda, dia mengatakan bahawa orang yang suka beri ilmu, orang yang suka mengajar sesuatu berbuat kebaikan, maka ikan-ikan di lautan memohon keampunan untuknya. Tuan-tuan tahulah bahawa ikan-ikan ini sebenarnya makhluk yang paling banyak di antara makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah. Setiap kali kita buat baik, setiap kali kita menyampaikan ilmu, maka apa? Ikan-ikan laut memohon pengampunan kepada kita. Itulah lebihnya orang yang ada ilmu. Jadi sebagai akhirlah forum Islam kita pada kali ini, saya nak Ustaz Zawawi Muhammad selaku panel kita yang kedua merumuskan tajuk perbincangan kita pada kali ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator Ustaz Suhaidi, sahabat panel bersama saya, Ustaz Tuan Haji Anwar, datuk-datuk, hadirin-hadirat muslim-musliman rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama melihat bagaimana Nabi tidak pernah pun nak minta tambahkan harta kat dia. Nabi kan pernah ditawarkan harta. Nabi kata walaupun kamu letak harta banyak mana tahu. Ditawarkan harta ke Nabi-Nabi tak ada. Tapi Nabi pernah minta dengan Allah. Apa dia minta? Rabbi zidni ilma. Nabi minta ilmu tu ditambah. Inilah satu penegasan kepada orang Islam. Sepatutnya ilmu ni merupakan satu perkara yang tak boleh dah kita ni.
Tak boleh buat main-main dah. Orang boleh takluk kita kerana dia ada ilmu, teknologi yang dia ada. Yang kita pakai hari ni sengih-sengih duduk kat pinggir tu nampak hebat tu habis tan. Hongga sana hongga sini dak bawa tu tablet apa-apa tu. Asalnya daripada orang Melaka tu. Kita dia je baru ambil teknologi dia. Contoh nak dapat teknologi enjin pun kita terpaksa kena buat Formula 1. Kenapa nak ambil teknologi enjin payah? Boleh cipta kereta, enjin tak boleh nak cipta. Sebab tak ada ilmu. Paksa orang lain buat mari, buat sepang dan sebagainya Formula 1. Kerana apa? Orang import buat mari teknologi enjin dia. Anak-anak kita boleh lihat. Sebab apa? Nak dapatkan ilmu, satu teknologi. Susah nak dapat ilmu. Sebab itu kata ulama, ilmu itu kita kena ingat seperti kuda yang liar. Kita kena ikat ilmu itu. Ikat ilmu dengan apa? Dengan dhabit, dengan menulis catatan. Kita ni insya-Allah ramai-ramai kita ni boleh ingat belaka kot. Insya-Allah. Kalau Imam Syafi'i tak apa. Setiap kali guru dia lafaz kat dia, dia masuk tu, dia Imam Syafi'i kan dia human fotografi. Manusia yang Allah SWT beri kat dia siapa apa yang Tok Guru dia lafaz, dia dengar, tidak ada satu pun yang akan tercicir kalau dia cakap sama sebiji. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nak cerita tentang ilmu supaya kita rasa seronok. Nak cerita supaya Nabi ni minta supaya tambahkan ya Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Sebab itu nak ceritanya Nabi ambil kesempatan-kesempatan. Kan ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam itu ialah mengikut kehendak apa kita minum, dia nak niat apa kita nak. Apabila seorang nak tahnik budak tu, nak pecah mulut lah, nak belah mulut budak. Nak suak sahaja air zamzam, kan Nabi ajar doa. Doa itu mengandungi ilmunya. Kenapa? Sebab kita apabila kita minum air zamzam, tidak ada perkara nak besar yang paling minta sekali. Sama tak sama, sama orang-orang lain. Ada sahabat tu minta macam-macam. Ada seorang tapi Nabi ajar sebenarnya. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilma nafi'a. Aku minta padamu ya Allah ilmu manfaat beri kepada anak ni. Minta ilmu. Nabi tak tinggal. Kan kata ulama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita nak dapat warisan Nabi apa? Ilmulah peninggalan warisan Nabi kita. Nabi tak tinggal harta kat kita. Nabi tinggal Al-Quran dan Sunnah. Berapa ramai orang yang hari ini dia baca Quran ramai-ramai kat kita. Teringat saya satu kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud tersebut, cuba bayangkan nak tanam satu lubang, nak ke bumi satu lubang. Maka sahabat pergi jumpa ya Rasulullah. Ramai sahabat kita yang mati syahid. Siapakah yang kita nak masukkan mayatnya terlebih dahulu? Dikira dalam agama. Dikira dalam agama kita. Nak masuk, siapa nak masuk dulu dalam lubang ini? Maka Nabi kata, orang yang paling banyak baca Quran, ilmu tentang Quran, sebut ilmu lagi. Ilmu ni teramat hebat, tuan-tuan. Jangan lepas peluang ini. Dalam Quran, kita tahu kan, bagaimana kita tengok surah cerita tentang suratul Qalam, bagaimana ahli pena yang pertama pun cerita. Kita nak tengok bagaimana ada satu kisah yang berlaku semasa Nabi dia tengah kuliah dengan sahabat. Apabila Nabi dia tengah kuliah dengan sahabat Nabi, dia tengah kuliah molek-molek, datang 3 orang lelaki yang berbeza keadaan dia menuntut ilmu. Dia beza. Kita kalau boleh dekat sikit kehalaman kita ni, kehalaman kita ni suka penuh yang belakang dulu. Orang saya belajar di Universiti Jordan dulu. Orang Arab, orang ajnabi ni, orang asing, orang Mak Saleh ni. Dia duduk depan. Kita orang Melayu duduk belakang. Sedangkan ilmu itu berkatnya semakin hampir dengan guru dia.
Cuba-cubalah kita baiki, sama-sama kita baiki. Tiga kategori manusia yang menuntut ilmu datang. Nabi dengan kuliah molek-molek, kuliah dengan sahabat dia. Seorang lelaki masuk terus duduk kat depan Nabi. Terus duduk kat depan Nabi. Seorang ni pula duduk malu-malu, sipu-sipu. Duduk tengah sikit pasal malunya. Seorang ni pula duduk kat tangga-tangga je, duduk berbengar begitu juga. Lepas sudah majlis kuliah itu, Nabi pun cerita. Wahai sahabat, kamu tak perhati ke 3 orang datang tadi tengok masa aku menuntut ilmu. Ada orang yang bersungguh sangat nak menuntut ilmu, maka Allah bersungguh nak berikan dia ilmu. Yang kedua tu pula rasa sipu-sipu, rasa malu, maka Allah pun malu nak beri juga ilmu kat dia. Yang seorang itu buat dek-dek je, maka dek jugalah dia yang dapatnya. Tengok bagaimana menuntut ilmu. Oleh sebab itu dalam menuntut ilmu ni, dia tak boleh buat cincai je. Sebab itu kita ilmu ni semakin kita kaji, semakin kita dalam, kita rasa seronok. Seolah-olah kita tak tahu. Banyaknya perkara kita tak tahu. Sebab itulah kalau kita tengok, paling mudah saya nak beritahu pesan, nak alim ulama cerita, supaya kita sama-sama ambil iktibar. Kita ni kadang-kadang apabila kita menuntut ilmu belajar, ada ulama yang cerita kat kita supaya kita jaga yang benda ni. Wa man arada an yahfazal ilma fa alaihi an yulazima khams khisal. Siapa-siapa dia yang ingin hafaz ilmu dia, fa alaihi yulazima khams khisal, maka dia kena ada 5 perkara sifat ni. Ambillah insya-Allah pada malam, pada pagi yang berbahagia ini. Okey. Ambil, kita nak ilmu kita biar bait kita. Insya-Allah kita tuntut ilmu sebaik-baik ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati. Al-ula salatul laili wala raka'ataini. Jangan orang yang menuntut ilmu tak ada sembahyang tahajud. Jangan, tuan-tuan. Jangan nak memimpin negara pun dia kena orang yang kuat tahajud. Ini kita pun kenal kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, kita tengok dan sebagainya. Bagaimana dia tidak pernah tinggal walaupun berpuluh tahun umur dia, tak pernah tinggal walaupun 1 malam qiyamul lail. Itu kisah panjang. Ini menuntut ilmu, kena ada bangun malam 2 rakaat, jangan kurang alal aqal sekurang-kurangnya 2 rakaat. Salatul lail walau raka'ataini, walaupun 2 rakaat. Yang kedua, dawamul wudu, kalau boleh ada duduk dalam keadaan air sembahyang. Kenapa? Sebab orang yang ada air sembahyang, orang itu bersama dengan para malaikat. Ramai-ramai kita ni memang ada malaikat, tapi ada malaikat yang suka. Ada orang yang dalam majlis ini rupa-rupanya ada wudu, itu lebih dicintai oleh malaikat. Dia tak sama. Kalau kita tengok. Dan yang ketiga, dia yang ketiganya ialah kita tengok at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Ada sifat dia ni sifat taqwa walaupun dalam keadaan secara sembunyi ataupun nyata. At-taqwa ini benda yang duduk dalam hati kita. Jadi benda takwa ni umpama brek dalam kenderaan, pada satu-satu kenderaan. Kalau kita ni ada takwa, maka walaupun tak ada orang pun kita tak nak ambil barang orang. Sebab apa? Sebab benda yang ada. Dia boleh jadi macam tu. Okey. Dan yang keempatnya, ayat taqwa wala bisyahwah. Dia makan bukan untuk syahwat dia, tapi semata-mata untuk menguatkan tubuh dia. Bukan untuk syahwat dia. Bukan untuk syahwat dia, tapi mata-mata untuk dia ni boleh beribadat, hampir diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan juga. Kita tak makan. Tapi makan kita tak sama dengan orang. Bukan lil syahwat, walakin lit taqwa, kerana untuk dapat takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, as-siwak, nak menuntut ilmu kalau boleh bersugilah. Yang orang nampak remeh bersugi ni. Nabi cakap dah, kalau kita nak sembahyang, kalau aku tak nak berat kepada umat aku suruh tiap kali sembahyang bersugi. Rupanya orang bersugi itu malaikat suka. Kita tak nampak, tak apa ni benda sunat ya, tak ada apa-apa. Tapi walhal malaikat bersama kita. Itulah sikit sebanyak kalau kita tengok hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah.
Ambil kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, biar kita menuntut ilmu sebenar-benar menuntut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ingat saya bagaimana Imam Syafi'i pesan 5 perkara nak dapat ilmu. Salah satu saya ambil wa irsyadu ustazin, ialah merupakan ustaz kita ambil ilmu biarlah daripada guru yang mursyid. Tuan, nak nuntut ilmu kena belajar adab dulu. Hari ini orang nuntut ilmu tapi jauh daripada adab. Kita kecundang di situ, kita tewas di situ, kita lemah kat situ, kita alpa situ. Nak menuntut orang zaman dulu, kenapa barakah ilmu mereka? Sebab mereka itu mulakan sebelum ilmu itu kadang-kadang dengan adab. 20 tahun belajar adab, 30-40 tahun. Hormat ke orang ni, gini, baru dia menuntut ilmu. Sebab keberkatan ilmu itu bermula apabila kita beradab dengan seorang guru. Sebab itu guru itu mursyid. Apabila guru itu mursyid, dengan sendiri anak-anak murid dia jadi yang terbaik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sesiapa yang inginkan kepada dunia, maka dia hendaki ada ilmu. Sesiapa yang hendak akhirat, dia kena ada ilmu. Sesiapa yang nak kepada kedua-duanya sekali, maka dia kena ada ilmu. Maka sedarlah kita bahawa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi dengan rumusan dan kesimpulan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Zawawi bin Muhammad itu, maka selesailah Forum Islam Radio Malaysia Kelantan kita pada kali ini. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, terutama sekali kepada Datuk Haji Jamal bin Amin, Presiden Kolej Jais Putra Jalan PC Kota Kelantan, Ustaz Wan Subkiwan Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Jais Putra, Datuk Syurizal Syuri, Senior Komander Pasukan Cekap Malaysia selaku Pengasas Lautan Haba, Cik Syahrul bin Azmin, Ketua Pegawai Operasi Kolej Jais Putra, Encik Nasuhat Draman, Pengarah Program Karnival Gempak 2015 Kolej Jais Putra Kelantan, di atas sokongan dan dokongan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada semua pelajar-pelajar Kolej Jais Putra yang hadir bersama kita pada hari ini, ibu-ibu bapa, penduduk-penduduk setempat yang menyerikan rakaman Forum Islam kita pada kali ini. Dan kita sama-sama berdoa agar kehadiran kita pada pagi ini insya-Allah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Akhir sekali, salam hormat dari penerbit Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM.